Assalamualaikum dan selamat malam semua. Waalaikumsalam Cikgu. Okey. Waalaikumsalam. Okey. Terima kasih. Sebelum itu Cikgu mengucapkan terima kasih pada pelajar yang sudah masuk kelas kita malam ini. Okey. Sebelum tu, boleh Cikgu tahu dulu siapa ni yang dua orang ni? Boleh perkenalkan diri dulu dari Siti Rohani dahululah. Dari kelas mana dan nama. Okey. Nama saya Siti Rohani binti Cik Had dari kelas 1 Amanah. Satu Amanah. Okey, bagus Siti Rohani. Yang seorang lagi yang lelaki ni? Nama saya Nasruddin bin Abdul Qadir. Saya pun dari Satu Amanah. Okey, bagus. Terima kasih. Okey. Sebelum Cikgu mula, Cikgu mau share dulu slide ni. Okey. Okey. Semua pelajar dalam kelas ni nampakkah slide yang Cikgu tunjuk? Nampak? Nampak Cikgu? Nampak Cikgu. Okey, bagus. Okey. Kalau kamu nampak, apa gambar yang Cikgu tunjukkan dalam slide ni? Boleh bagi tahu seorang? Cikgu minta Siti Rohani lah dahulu. Nampak cerita tentang ikan duyung. Kemudian ada cerita tentang jarum emas dan cerita kisah sang singa dan si tikus. Okey, terima kasih Siti Rohani. Yang Nasruddin, kamu nampak benda yang sama kan Nasruddin? Kan berbeza dengan apa yang Siti Rohani nampak? Sama Cikgu. Sama? Saya nampak singa dengan jarum emas. Okey, bagus. Terima kasih Nasruddin. Okey, sebelum Cikgu mula kita punya pembelajaran ni, Cikgu mau tanya pendapat kamu dahululah. Okey, masa kamu kecil, kamu pernahkah baca buku cerita kanak-kanak? Tak kisahlah macam jarum emas kah, kisah sang singa dan si tikus kah, atau ibu menjadikan duyung kah, cerita lain yang pernah kamu baca ataupun kamu diceritakan oleh ibu kamu kah atau kakak-kakak kamu. Boleh kamu kongsikan sama Cikgu, setiap seorang daripada kamu, apa buku cerita yang pernah kamu baca? Boleh? Cuba ingat-ingat balik masa kamu kecil. Okey, cuba kita mulakan dari Nasruddin dululah. Lelaki ni kita mulakan dari lelaki dahulu. Okey, cuba Nasruddin, Cikgu mau dengar sikit. Saya pernah dengar cerita pasal Arnab dengan kura-kura saya Cikgu. Okey, Arnab dan kura-kura tu apa yang kamu tahu kisah daripada tu? Cuba cerita sikit dalam kelas ni. Ceritanya dia orang lomba lari di dalam hutan. Okey. Lepas tu si Arnab ingat dia menang Cikgu. Okey. Tapi dia ada sifat macam gembirang. Gembirang. Angku. Okey, angku. Lepas tu? Angku sombong. Jadi dia tidur di tengah jalan. Okey. Sekali dia bangun, dia lari, sekali tengok kura-kura yang sampai dulu Cikgu. Okey. Jadi itulah buku yang pernah kamu baca kan? Okey, kalau Siti Rohani pula, apa Siti Rohani? Cikgu, Ya. Antara buku cerita yang saya baca, kisah macam mana anak itik yang bodoh yang dibenci oleh mak dia sendiri sebabkan fizikal dia ataupun warna kulit dia berbeza daripada adik-beradik dia yang lain. Sebab dia warna hitam, adik-beradik dia warna putih. Jadi mak dia tak suka dekat dia, mak dia abaikan dia. Okey. Okey, terima kasih Siti Rohani. Okey, jadi daripada buku yang kamu cerita tu, kamu rasa cerita tu benar-benar wujudkah atau tidak? Ataupun dia cuma direka sahaja? Kamu rasa macam mana? Boleh bagi tahu Cikgu? Kamu rasa betul-betul wujud atau cuma direka-reka sahaja? Itu soalannya. Cuba jawab. Sama-samalah buka mic. Saya dulu ke Cikgu? Kamu pun dulu boleh Rohani. Bagi saya cerita tu tak wujud. Sebab? Sebab
Macam mana tiba-tiba anak ipit yang warna hitam tu dia nak ubah diri jadi swan yang cantik Betul-betul. daripada tengok anak tu je. Okey, bagus Siti Rohani. Kalau macam mana pula dengan Nasruddin? Kamu rasa cerita yang kamu sampaikan tadi tu betulkah wujud atau tidak, Nasruddin? Betulkah Arnab dan kura-kura tu betul-betul berlumba, Nasruddin? Kamu rasa macam mana? Saya pun tidak pasti cikgu, sebab yang kasih cerita saya tu kawan saya. Saya pun tidak tahu macam mana dia boleh nampak kura-kura dengan arnab tu berlumba dalam hutan. Okey, kalau untuk Jadi saya ingat ini dorang cuma reka-reka. mereka lah. Okey, jadi maksudnya kedua-dua kamu cakap bahawa kisah-kisah yang pernah kamu baca ketika kanak-kanak itu adalah kisah dongeng lah kan? Okey. Jadi macam mana pula dengan yang ini? Cuba tengok slide ni. Ini gambar apa yang cikgu tunjukkan? Boleh bagi tahu cikgu? Gambar pengisytiharan kemerdekaan cikgu. Okey, pengisytiharan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, betul. Okey. Kalau yang ini, kamu rasa samakah macam buku cerita yang kamu baca ketika kecil tu? Betulkah ini cerita dongeng ataupun benda yang betul-betul wujud? Cikgu mau tanya, macam mana pendapat kamu? Okey, cuba mulakan dari Siti Rohani lagi. Yang ni berbeza dengan cerita dongeng tadi, yang ni betul-betul wujud. Okey, kenapa kamu rasa ini cerita yang betul-betul wujud, Siti Rohani? Sebab ada gambar dan memang betul peristiwa ni dicatatkan dalam sejarah Malaysia. Okey, betul. Terima kasih Siti Rohani. Okey, macam mana pula dengan Nasruddin? Kamu rasa kisah ni betul-betul wujud atau tidak, Nasruddin? Saya rasa kisah ni betul-betul cikgu, sebab dia punya orang-orang pun nampak real. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, jadi sekarang ni mana satu yang kamu anggap sejarah, A kah atau B? Okey, cuba. B cikgu. B. Okey, Nasruddin? B. Okey, B, betul. Pandai. Okey. Yang ini, apa yang cikgu dapat cakap, B ni pengisytiharan kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957, dia merupakan sejarah. Okey, cerita-cerita yang kamu pernah dengar ketika kecil seperti ibu menjadi ikan duyung, itik itik menjadi bertukar warna macam Siti Rohani kata tadi, ataupun kura-kura dan arnab berlumba, itu sebenarnya bukan dianggap sejarah. Itu cuma cerita dongeng yang tidak wujud. Okey, yang dikatakan sejarah ini adalah benda atau peristiwa atau perkara-perkara yang benar-benar berlaku ketika masa lampau. Okey, jadi setakat ni jelas apa maksud sejarah itu? Kamu boleh bezakan sejarah atau tidak? Setakat ni jelas? Jelas cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi apa yang sebenarnya kita mau belajar hari ini? Okey, sekarang cikgu akan jelaskan pada kamu apa objektif pembelajaran kita. Okey, objektif pembelajaran kita sebenarnya ialah pelajar akan dapat mengkategorikan sumber-sumber sejarah dengan betul. Okey, ketika sesuatu ahli sejarah itu mahu membina sebuah sejarah, apa sumber-sumber yang digunakan untuk menulis sejarah tersebut? Inilah yang akan kita pelajari pada malam ini. Okey? Nah, apa yang kamu nampak dari slide ni, adanya sumber pertama dan sumber kedua. Okey? Cuba cikgu minta Nasruddin dahululah bacakan sumber pertama yang cikgu tunjukkan dalam slide ni, Nasruddin. Sila baca dulu, Nasruddin. Sumber pertama. Okey. Bahan dalam bentuk kertas, fosil, artefak dan keterangan lisan. Okey. Sumber yang belum diolah dan dicetak, sumber yang bersifat asli dan belum ditafsir. Contohnya fail rasmi kerajaan, surat pribadi, diary, manuskrip yang belum dicetak, dan batu bersurat. Okey, terima kasih Nasruddin. Okey, cuba Siti Rohani pula baca sumber kedua ni. Sumber kedua.
terdiri daripada bahan yang dikaji melalui pembacaan bahan bertulis, Okey. ditulis oleh sejarawan atau pengkaji sejarah. Bahan yang telah diolah, Okey. dicetak dan disebarkan kepada umum. Okey, contohnya. Contohnya, buku laporan tahunan jabatan, ensiklopedia, Okey. akhbar, Okey. risalah dan jurnal. Okey, terima kasih Siti Rohani dan Nasruddin. Okey, sekarang ni, sumber sejarah yang ada dua sahaja, iaitu sumber pertama dan sumber kedua, seperti mana yang kamu baca tadilah. Okey, cikgu akan jelaskan dahulu apa maksud sumber pertama. Okey, sumber pertama ini, dia adalah sumber yang belum diolah ataupun dicetak, di mana dia bersifat asli dan belum disentuh atau belum ditafsirkan lagi oleh mana-mana pihak. Okey, contohnya adalah seperti diary, surat peribadi, fail rasmi kerajaan, manuskrip yang belum dicetak, batu bersurat, begitu. Okey, kenapa? Contohlah, cikgu ambil satu, contoh adalah diary. Kenapa diary ini disebut sebagai sumber pertama? Okey, bayangkanlah, kamu ambil buku, dan kamu meluah dalam buku tu. Hari ini pada jam 2.30 petang, saya diberi hadiah oleh ibu saya. Lepas tu, keesokan hari lagi kamu tulis lagi diary kamu, di mana 3.50 petang saya dimarah oleh kakak. Nah, sumber-sumber maksudnya ayat yang kamu tulis dalam diary pertama itu, kamu yang buat. Kamulah orang pertama yang membuat diary itu. Sebab itulah dikatakan sebagai sumber pertama. Kecuali apabila diary kamu itu kamu bagi kepada kawan kamu dan kamu suruh kawan kamu tu cuba kamu tambah apa yang aku tulis dalam diary ini. Nah, jadi diary itu bukan lagi dikatakan sebagai sumber pertama, tapi ia sudah jatuh kepada sumber kedua kerana ada orang kedua sudah yang mengolah diary kamu, begitu. Okey, faham kan ni? Faham dekat ni? Faham, cikgu. Faham, cikgu. Okey, bagus. Okey, contoh yang lain. Kenapa batu bersurat pula dikatakan sebagai sumber pertama? Okey, kenapa? Batu bersurat ini adalah peninggalan yang ditinggalkan dalam sejarah negara kita. Dan batu bersurat ini telah dipahat oleh orang yang pertama dahulu, bukan orang yang kemudian macam kita ni. Okey, sebab itulah yang dikatakan sebagai batu bersurat itu sebagai sumber pertama. Contoh lain adalah seperti fail rasmi kerajaan. Fail rasmi kerajaan tu siapa yang mengolahnya? Siapa yang mengolah fail rasmi kerajaan tu? Siapa yang menulis? Nah, yang menulis tu adalah ahli-ahli macam contohnya seperti pegawai. Dia yang menulis, orang pertama. Tapi apabila fail rasmi kerajaan itu telah dibaca dan telah ditambah dalam di sana, jadi ia bukan lagi dikatakan sebagai sumber pertama, tapi ia telah jatuh kepada sumber kedua. Begitu. Berbeza pula dengan sumber kedua. Kalau sumber kedua ni, dia bahan yang sudah dikaji ataupun sudah diolah oleh orang yang selanjutnya, oleh orang yang seterusnya. Begitu. Contohnya adalah seperti buku, akhbar, majalah, risalah, jurnal, laporan tahunan jabatan, begitu. Contohlah, dalam buku sejarah, buku sejarah tingkatan 1 lah. Buku sejarah tingkatan 1 tu, kalau kamu tengok, dia bukan hanya ada satu penulis sahaja, dia banyak penulis. Sebelum mereka menghasilkan buku sejarah tu, dorang menggunakan bahan-bahan lain sebagai rujukan. Jadi daripada rujukan yang dirujuk seperti batu bersurat, seperti diary ataupun surat peribadi, mereka akan olah balik dalam buku tersebut. Jadi itulah yang dikatakan sebagai sumber kedua, iaitu sumber yang sudah diolah. Okey? Setakat ni boleh ikut apa yang cikgu sampaikan? Boleh? Boleh, cikgu. Okey, cuba seorang cuba jelaskan balik apa yang cikgu sampaikan tadi, sama ada kamu faham atau tidak. Kita mulakan dari Siti Rohani dahululah. Rohani, faham ke apa yang cikgu sampaikan tadi, Rohani? Faham, cikgu. Okey, Rohani cuba. Kalau sumber pertama ni, maksudnya bahan yang kita tak olah. Kalau macam fail rasmi kerajaan, orang yang olah tu merupakan individu pertama. Contohnya macam pegawai kerajaan ataupun
setiap usaha macam diary tu, orang pertama yang tulis ataupun kita sendiri yang tulis. Maksudnya dia bersifat tak diolah dan tak ada siapa yang olah pada mana-mana tu. Okey, dia bersifat Kemudian asli lah macam, rohani. iya, macam batu bersurat pun orang pertama juga yang buat. Maksudnya dia tulis tu berbentuk asli. Dia Okey. tak diubah ataupun tak ditambah-tambah lagi. Okey, betul Rohani. Okey, sumber kedua pula Macam Rohani? kalau sumber kedua ni bahan yang dah diolah. Contohnya buku ataupun laporan tahunan jabatan, benda yang kita buat berdasarkan sumber pertama, ataupun contoh dia macam risalah, akhbar ni dia dah diolah, bahan yang dah diolah dan bukan bersifat asli lagi. Okey, terima kasih Betul ke, Rohani. cikgu? Betul, betul Rohani. Okey. Terima kasih Rohani. Okay, macam mana pula dengan Nasruddin? Apa yang kamu dapat tangkap apa yang cikgu sampaikan tadi, sumber sejarah ini? Ya, Cik, yang saya faham, Okey. Ibu cakap sumber sejarah ni yang tidak diubah oleh sesiapa. Okey. Lagi? Lepas tu kalau dia sudah diubah, itu sudah jadi sumber kedua. Okey, bagus Nasruddin, betul. Contoh-contohnya Nasruddin apa? Kalau sumber pertama? Kalau sumber pertama macam diary, lepas tu batu bersurat. Okey, kenapa diary itu kamu kata sebagai sumber pertama Nasruddin? Sebab kita yang tulis. Kita orang yang pertama kah atau orang kedua yang menulis diary Nasruddin? Kita orang pertama yang tulis. Orang kedua membaca aja. Okey. Maksudnya kamu yang buat, orang yang pertama yang buat, dan kamu orang pertama yang menulis diary itulah yang dikatakan sebagai sumber apa? Sumber pertama. Bagus, sumber pertama. Betul. Apa yang kamu sampaikan tadi tu, betul lah. Okey, sumber pertama ni maknanya sumber yang belum diolah. Kalau ada orang buat tentang sumber tu, itu dialah orang yang pertama macam tu. Tapi apabila datangnya orang kedua untuk mengolah, untuk menulis semula, nah itu dikatakan sebagai sumber kedua macam tu, sebab datangnya orang kedua. Okey? Macam mana pula dengan fosil? Siapa tahu fosil? Siapa tahu rupa fosil tu macam mana? Boleh beritahu cikgu, fosil tu apa? Okay, kita mulakan dengan Rohani lah, Rohani. Rohani tahukah fosil tu apa, Rohani? Kalau saya tahu, contoh dia macam tulang rangka. Betul, tulang rangka. Macam mana pula dengan artifak, Rohani? Artifak, contoh dia macam batu. Okey, batu. Okey, terima kasih Rohani. Okey, bagus Rohani sebab mencuba Rohani. Okey, cikgu betulkan sedikit. Okey, kalau fosil ini adalah bahan peninggalan dari badan manusia. Ya, betul, badan manusia ataupun dari haiwan. Contohnya macam tulang rangka, macam Siti Rohani kata tadi. Betul. Tulang rangka macam lipan, boleh jadi macam lipan, tapak. Jadi itu yang dikatakan sebagai fosil. Kalau artifak pula, itu adalah bahan peninggalan bukan yang dari badan manusia atau haiwan, tapi ia bersifat benda macam cangkul. Enggaklah, kita ada cangkul kan, tapi bersifat bahan macam tembikar begitu, macam tembikar, cawan ataupun logam. Itu adalah artifak maknanya, yang peninggalan sejarah yang bersifat benda macam tu. Kalau fosil pula bahan peninggalan sejarah yang terbuat dari badan manusia ataupun haiwan. Macam tadi tulang rangka begitu. Okey, yang itu adalah dikategorikan sebagai sumber pertama begitu. Okey? Setakat ni boleh ikut apa yang cikgu sampaikan?
Boleh Boleh? cikgu. Boleh Boleh. cikgu. Okey, terima kasih. Jadi sekarang ni cikgu mau tanya. Bukan mau tanya, cikgu mau tunjukkan. Ini adalah contoh sumber pertama ataupun kita sebut sebagai premier. Macam ni, fosil, tulang-tulang, artifak macam tembikar, macam gelang, gitu. Gelang yang ditinggalkan pada zaman paleolitik contohnya ataupun pada zaman logam. Masyarakat pada zaman logam tu kan mereka kan sudah pandai membuat tu logam. Jadi daripada logam tu diorang buat anting-anting, diorang buat gelang, diorang buat rantai. Jadi peninggalan-peninggalan itulah yang dikatakan sebagai artifak, benda-benda orang sejarah gitu. Okey, selain itu adalah surat peribadi, macam yang cikgu jelaskan tadi. Yang seterusnya adalah diary. Ini adalah contoh sumber pertama. Okey, contoh sumber kedua atau sekunder pula adalah seperti risalah, buku, akhbar ataupun lisan dalam apa ni cikgu nak nampak ada. Dalam cerita begitu. Okey? Okey, jadi sekarang cikgu mau tanya kamu sama ada kamu faham atau tidak. Okey, ada 4 soalan. Cikgu memang bagi 4 soalan sahajalah. Okey. Cikgu minta cikgu minta Nasruddin dahululah. Okey, Nasruddin boleh buka mic? Ya cikgu. Okey, Nasruddin, buku merupakan sumber pertama atau sumber kedua Nasruddin? Buku apa cikgu? Buku, kamu nampak dalam slide yang cikgu tunjukkan ni? Mana-mana buku saja. Buku tu dianggap sebagai sumber pertama atau sumber kedua Nasruddin? Kalau Kenapa? macam buku, kalau buku teks saya mungkin dia sumber kedua lah cikgu. Sebab kalau diary kan saya tulis dalam buku juga. Okey. Ini cikgu tanya buku teks lah. Sumber pertama. Okey, kalau buku teks dia sumber kedua cikgu. Okey, sumber kedua. Kenapa kamu cakap sumber kedua? Kamu rasa kenapa kamu bagi sumber kedua? Jawapannya. Sebab sumber kedua sebab dia ni cikgu ada 2-3 orang yang tulis. 2-3 orang maksudnya dia sumber yang sudah diolah atau belum diolah? Yang sudah diolah cikgu, bukan betul. Orang yang original pun. Orang yang selepasnya yang telah mengolah, menulis semula, okey? Betul. Jawapan Nasruddin betul. Buku merupakan sumber kedua ataupun sumber sekunder kena panggil, okey? Okey. Yang seterusnya, ini cikgu minta Rohani lah. Okay. Rohani, fosil merupakan sumber pertama atau kedua Rohani? Sumber pertama cikgu. Kenapa kamu kata fosil merupakan sumber pertama? Sebab dia bersifat asli. Kita tak ubah apa-apa je. Ia ditinggalkan oleh memang orang asalnya lah kan Rohani? Iya. Okey, betul Rohani. Okey, fosil merupakan sumber pertama. Jawapan Rohani pun tepat, betul. Okey, syabas. Okey. Sama-sama. Okey, kita balik lagi pada Nasruddin lagi. Nasruddin, kamu masih di sana kah tu? Ada cikgu. Okey Nasruddin. Diary merupakan sumber pertama atau sumber kedua Nasruddin? Diary ini sumber pertama. Kenapa pula kamu kata sumber pertama? Kan diary ini ditulis dalam buku. Tadi kamu kata buku adalah sumber kedua. Kenapa pula diary kamu kata sumber pertama? Sebab diary kan kita yang tulis cikgu. Okey. Kita yang tulis jadi dia sumber pertama lah, belum ada orang yang ubah lagi. Betul Nasruddin. Bagusnya maknanya kamu faham apa yang cikgu sampaikan tadi kan? Okey, betul jawapan kamu. Diary merupakan sumber pertama. Okey, bagus. Tanya Nasruddin. Syabas. Okey. Okey, Nasruddin, adakah ada di sana? Masih cikgu, masih. Okey, off mic Nasruddin. Okey, soalan yang terakhir. Okey, kita minta
bunga lah, bunga sekali lagi yang akan menjawab. Siti Rohani. Okey, Rohani, majalah pula merupakan sumber yang keberapa Rohani? Sumber pertama atau sumber kedua Rohani? Sumber yang kedua cikgu. Okey, kenapa pula kamu kata majalah ni sumber kedua Rohani? Sebab dia dah diolah dan bukan bersifat asli. Betul jawapan Rohani. Terima kasih Rohani. Okey, jadi sama-sama. Okey. Jadi jawapan yang diberikan oleh Siti Rohani dan Nasruddin tu semuanya adalah betul. Jadi cikgu nampak sini kamu dapat membezakan dua sumber mengikut kategorinya ataupun mengikut contoh-contohnya. Walaupun pada awal-awalnya cikgu lihat Nasruddin kelihatan sedikit keliru dengan sumber pertama atau sumber kedua, tapi dia dapat menjawab dengan tepat soalan tersebut. Okay? Jadi cikgu ucapkan tahniah kepada Nasruddin. Begitu juga dengan Siti Rohani. Siti Rohani pun dapat menjawab semua soalan yang telah cikgu bagi dalam slide ni. Okay, bukan sahaja dari aktiviti pengukuhan ni, soalan-soalan pengukuhan, tapi cikgu juga nampak macam mana kamu menyebutkan semula sumber-sumber pertama atau sumber kedua yang cikgu terangkan tadi, di mana kamu berdua berjaya untuk menjelaskan apa yang kamu faham dari pengajaran yang cikgu sampaikan. Jadi itu sangat baguslah. Okey. Jadi untuk kesimpulannya, apa yang dapat cikgu simpulkan dari keseluruhan pembelajaran dan pengajaran kita hari ini, okay, dalam sejarah ini kita cuma ada dua sumber sahaja. Okay? Sumber yang pertama ataupun disebut sebagai sumber premier. Okay? Manakala yang sumber yang kedua tu pula disebut sebagai sumber sekunder. Okay? Tiada sumber ketiga, tiada sumber keempat. Hanya dua sumber sahaja. Okay? Sumber pertama dan sumber kedua. Okay, kalau sumber pertama ini adalah sumber yang belum diolah, dia bersifat asli. Di mana sumber yang kita dapat itulah yang aslinya. Orang belum sentuh lagi dan orang belum pernah olah pun. Kalau ada orang yang menulis, dialah orang yang pertama. Gitu. Itu yang disebut sebagai sumber pertama. Manakala sumber kedua pula adalah sumber yang telah diolah ataupun telah ditulis semula oleh orang yang kedua atau orang yang seterusnya macam itu. Di mana sumber kedua ini, dia adalah hasil rujukan dari sumber pertama yang digunakan untuk menghasilkan sesebuah sejarah begitu. Okey, jadi itu sahaja pembelajaran kita pada malam ini. Okey, Nasruddin dan Siti Rohani, cikgu ucapkan terima kasih sebab sudi masuk kelas cikgu malam ini. Walaupun hanya 2 orang sahaja, tapi cikgu sangat berbesar hati kerana kamu dapat memberi tumpuan dan perhatian atas pengajaran yang cikgu sampaikan tadilah. Okey? Okey? Nasruddin, Siti Rohani, dari situ. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Okey, sebelum tu cikgu mau tanyalah. Setakat ni Nasruddin ada masalah belajar kah? Setakat ni masa belajar PDPR ada masalah? Setakat ni saya tidak masalah lah cikgu, cuma rumah saya tidak lain kadang-kadang sangkut-sangkut cikgu. Oh, lain sangkut-sangkut. Jadi guru-guru kamu yang lain bagi tugasan kamu macam mana? Secara bergambar sahajalah gitu, tiada Google Meet. Iya cikgu, begitulah. Kadang-kadang mama saya yang tolong saya juga. Oh, okey. Bagus Nasruddin. Okey, kalau Siti Rohani, okey juga belajar Rohani. Kamu punya pembelajaran okey dalam PDPR ni? Okey cikgu, cuma kadang-kadang samalah macam Nasruddin juga lain tak berapa nak clear. Kadang-kadang sangkut, kadang-kadang okey. Okey. Kalau macam tu apa yang cikgu dapat cakap, kamu kena tetap semangatlah belajar walaupun kita dalam situasi pandemik sekarang ni. Cikgu faham ada setengah pelajar ni dia ada masalah internet, untuk mengakses internet, bahan-bahan pun kadang-kadang susah untuk kita dapat. Tapi cikgu minta kamu tetap berusaha dan jangan give up belajar dalam situasi PKP ni. Okey, selamat maju jaya. Apapun cikgu ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kamu semua. Okey, selamat malam.
Terima Selamat kasih malam cikgu. semua. Selamat malam. Sama-sama. Terima kasih Cikgu cikgu. Rani. Selamat Acik. malam. Baik cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam.